Kamu beri Allah ganti 5. Kamu beri dunia, Allah ganti akhirat, pembalasan Allah. Kamu tak tengokkan pada orang yang tak percaya cerita pembalasan, ganjaran? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang yad'u, yang menzalimi anak-anak yatim. Satu, kenapa Allah fokus yatim? Yatim malla aballahu yu'i, orang yang tak ada bapa. Ada juga yang ada bapa nama yatim. Ada anak yatim juga. Ni anak tak ada bapa. Bila anak tak ada bapa, biasanya anak ni diberi makan oleh bapa, bukan oleh mak. Bila mak kena keluar cari duit, tinggal anak, maka terabailah pendidikan anak, psikologi dia, semua dia akan jadi kacau. Sebab apa? Tinggal anak. Kerana anak perlukan mak. Dan mak kena cari duit, ayah tak ada. Jadi ayah patut beri. Bila ayah tak ada, mati yatim, tanggungjawabnya balik pada masyarakat. Nak beri makan. Jangan zalimi dia. Satu, yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Satu, wala yahuddu, dan dia pula tidak beri galakan ala ta'amil miskin, untuk beri makan pada orang miskin. Tak beri galakan. Tuan-tuan, kita ada orang-orang Islam yang sekarang ni dizalimi di Arakan, Rohingya. Orang Islam, mereka dinafikan hak kewarganegaraan, dinafikan hak sebagai warga negara Myanmar. Arakan sebuah kerajaan Islam lampau yang besar. Mereka hijrah daripada bumi sempadan antara India dan juga Myanmar, akhir membentuk negara tersendiri, negara Arakan dulu ketika dahulu. Kemudian dikuasai dengan tempoh yang sangat panjang, dikuasai oleh Burma, sekarang dipanggil Myanmar. Mereka dinafikan hak, mereka dihalau. Hari ini mereka, sebahagian mereka hanyut di kapal dekat dengan Langkawi. Apa tanggungjawab kita? Kita buat alasan, kita kata mereka tak ada dokumen. Kalau kita lari secara mengejut, dokumen pun hilang. Orang kejar dengan parang, lari dah kitanya. Api halau kita lari, tinggal dokumen. Dia orang, satu, dinafikan dokumen oleh kerajaan dia. Kalau ada dokumen pun dah lari, kena dikejar dengan parang, nak ditembak, mereka lari bawa nyawa dia. Akhirnya mereka menggunakan taikong lintas darat, mereka berjalan naik kapal. Saya pada minggu lepas, saya pergi ke kebumian 33 orang Rohingya yang dibunuh oleh ejen pemerdagangan manusia. Bila mereka buat masuk menerusi sempadan Thailand, Burma, mereka tak boleh bayar, mereka dibunuh, dikambuh macam tu saja. Ada yang selamat, buat report, diambil tanggungjawab oleh NGO Islam di selatan Thailand. Kemudian mereka gali balik kubur jumpa dan mereka tanam kembali 33 orang oleh ejen pemerdagangan manusia. Hak tu hak tak nampak. Sekarang ada mata kita pula yang lari dengan kapal. Mereka tak pernah masuk ke Thailand. Tentera tak pernah masuk. Mereka hanyut di lautan. Siapa nak terima mereka? Malaysia kata kita bukan tak mau terima, ramai dah. Ramai dah masuk ke Malaysia. Kita kata kalau ramai yang masuk ke Malaysia, hak masuk cara halal tu, kita buat mereka cara halal pula. Malaysia satu ketika pernah menyumbang untuk satu bangsa yang dizalimi, namanya Vietnam. Tahun 75, bila berlaku perang, Amerika menyerang Vietnam. Orang Vietnam lari oleh kerana bentuk muka bumi negeri, kedudukan negeri Vietnam ini, mereka keluar daripada kapal mereka, dia akan hanyut, betul-betul hanyut. Kalau biar layar itu berkembang sendiri, dia akan sampai betul-betul tujuh negeri Terengganu. Itu arus laut dia. Kalau dia biar aja kapal tu bergerak sendiri dengan angin yang lalu, dia akan ditolak hingga sampai betul-betul negeri Terengganu, dan dia akan sampai betul-betul menghadap kampung saya seberang Taki. Jadi masa saya budak tu ramai lah. Dari tahun 75 sampai hujung 70, dekat-dekat awal 80-an, ramai. Masuk dengan bot nelayan, pecah tengah laut. Kita pergi ambil dengan bot, kita selamatkan dia. Mereka dihantar di tempat yang Pulau Bidung. Pulau Bidung dibuka secara rasmi tahun 70-an, ditutup pada tahun 91. Hampir 13 tahun. Tak saya tahun 78 dibuka secara rasmi. Puluhan ribu, 40 ribu. Satu ketika pernah menyimpulkan 40 ribu orang Vietnam, mereka diberi makan oleh kerajaan Malaysia.
Diberi makan, diberi minum dan diberi sekolah, disediakan sekolah dan sebagainya, disediakan klinik dan sebagainya. Hingga ada negara dunia negara ketiga yang sanggup ambil. Mereka pergi ke Amerika Syarikat, mereka pergi ke US dan sebagainya. Ini cara kerajaan Malaysia selamatkan orang Vietnam. Bukan pendek, 13 tahun. Kalau kita boleh buat untuk orang Vietnam yang tak Islam pun, hari ni orang Vietnam masuk ke Malaysia bekerja di bidang perkilangan, kenapa tak boleh ambil orang Rohingya? Oh, tak ada dokumen, kita berikan dokumen. Yahudi boleh buat dokumen. Negara kita tak benar orang Malaysia masuk negara namanya Yahudi. Siapa yang nak pergi Palestin sampai ke sempadan, mereka beri pas asing. Pas lain, kita bayar pas itu. Dicap pas untuk boleh kita masuk dan keluar balik. Tak guna pasport kita, pakai pasport tak boleh masuk. Malaysia tak benarkan. Kita boleh buat seumpama itu, kita boleh beri. Persoalannya kita balik pada kena tadi. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jangan sampai kita menyekat orang, tak beri galakan pada nak beri makan pada orang miskin. Ni orang miskin sungguh. Mereka tak ada bumi. Dunia hari ini dunia yang ada sempadan. Buat sempadan geografi. Patut bumi dahulu kala, bila kata negeri orang Islam adalah milik orang Islam, tak ada sempadan bagi orang Islam dulu. Sekarang ada sempadan dan ada pula sekatan bangsa, ada sekatan keluarga negara. Tak apalah, itu sistem. Tapi jangan sistem itu pula menghalang untuk orang yang kena zalim. Ada orang kata, yalah, kalau yang kena zalim tu bosnya, mana nak tolong? Comel. Buat anak angkat orang Bosnia, comel. Orang Suria berebut nak ambil isteri-isteri orang Syria. Janda-janda, mata bulak, muka comel tak. Ni sebab hak mari ni Rohingya. Dia tak semangat nak ambil. Atau orang buat juk sajalah. Mungkin juga betul juk tu. Hak comel kita semangat, kucing comel. Berkejar ke nak pergi selamat, kucing udung. Malah aku tengok sikap tu ada, perasaan tu ada. Tapi ayat ini mengajar kita, dan kita berada pada bulan awal Syaban, nak masuk Ramadan. Yang Allah galak kita untuk masuk Ramadan, beri makan pada orang berbuka puasa. Ni masa kita. Maka saya menyeru, berdasarkan ayat kita baca tadi, tingkatkan semangat memberi kita. Dan Malaysia sebagai negara yang ramai orang Islam, 60% orang Islam, patut menjadi contoh terbaik kita yang selamatkan mereka-mereka. Dan ini memerlukan tekanan masyarakat. Rakyat Malaysia kalau semua pakat bercakap, masuk Facebook, masuk WhatsApp, buat tekanan pada mereka yang ada kuasa, saya yakin mereka yang sedang hanyut, itu baru contoh kecil tu, sedang hanyut 3,000 orang lebih kurang. Sedang hanyut. Itu baru contoh kecil. Orang kata kalau kita selamatkan dia, nanti ramai lagi kau masuk. Apa salahnya? Bumi Tuhan ni luas lagi. Inna ardallah wasi. Bumi Tuhan ni luas lagi. Fatuhajiru fiha, mungkin hijrahlah. Allah suruh hijrah. Itu hak mereka untuk berhijrah pada negeri kita untuk sementara waktu mendapatkan nikmat. Dan mungkin mereka cari ruang lain pada masa akan datang, memerlukan tekanan antarabangsa untuk menekan Myanmar yang menzalimi mereka. Ini hak mereka yang mesti kita tunaikan. Maka ayat macam ni kita baca untuk memberi kesedaran bahawa bukan hanya kita nak kenyang dari lapar, tapi ada orang yang memang perlukan kenyang dari lapar. Kita dah terlebih kenyang dah. Makan tu boleh pilih menu. Boleh pilih menu kita ni. Nak menu apa? Terpulang pada kita. Nak hak kena GST, hak tak kena, terpulang pada kita. Menu tu banyak. Tapi mereka tak ada pilihan. Maka kita ambillah ayat kita pada hari ini tuan-tuan untuk tingkatkan lagi kesedaran bahawa wajib kita beri makan pada manusia daripada lapar. Itu sajalah yang boleh saya ungkapkan pada tengah hari ini. Yang baik daripada Allah, yang kurang itu adalah kelemahan saya sendiri. Tuan-tuan, saya ambil kesempatan untuk iklan untuk projek yang di bawah urusan saya, Darul Fuqaha, satu sekolah untuk anak-anak yatim dan juga orang Islam. Kami sedang buat bangunan sekarang. Nak siapkan bangunan berharga 150,000. Dah siap hampir 90,000 dah dihabiskan, dan hampir 60% dah siap, baki lagi 40%. Okay, siapa yang minat boleh menyumbang wakaf di belakang. Saya ada edarkan risalah untuk makluman tuan-tuan di belakang. Ada boleh buat sumbangan wakaf untuk bina bangunan ini. Mudah-mudahan Allah beri pahala kepada kita. Dan satu buku yang saya bawa, buku berkaitan dengan undang-undang, pelaksanaan undang-undang jenayah Islam di Malaysia. Buku ini memuatkan pelbagai kertas kerja pelbagai pihak.
daripada pelbagai parti, daripada pelbagai bidang, daripada pelbagai sudut pandangan, pro dan kontra berkaitan pelaksanaan undang-undang ini, hasil daripada seminar yang dibuat di UKM. Dan saya antara yang menyumbang satu kertas kerja dalam buku ini. Jadi siapa yang minat untuk dapatkan membuka minda kita tentang usaha-usaha pelaksanaan hudud di Malaysia, boleh dapatkan di belakang dengan harga RM30. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bihaqqi imanina bi khatamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.